Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita cuba baca kitab hikam kalam yang pertama. Kitab hikam ni sebenarnya kitab yang membicarakan berakidah yang halus-halus. Dengan baca kitab hikam boleh selamatkan kita dari melakukan dosa syirik. Syirik khafi pada Allah SWT. Syirik yang kita lakukan kadang-kadang tanpa kita sedar. Jadi dengan mempelajari kitab hikam, kita mungkin boleh jauhkan diri kita dari melakukan syirik halus, syirik khafi tadi. Bagi Abah, selagi kita baca kitab hikam, kita suka untuk selamatkan diri dari melakukan syirik khafi. Kita cuba baca kalam yang pertama. Kalam yang membicarakan, kalam yang berperingatan kepada kita, semoga kita tidak mempertuhankan diri kita sendiri. Kita merasakan bahawa segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita muka hasil di usaha kita. Itu seolah-olah kita sedang mempertuhankan diri kita. Kita tak merasa bahawa semua itu merupakan nikmat kurnia Allah SWT. Kalam yang pertama berbunyi, min alamati al-i'timadi ala al-amali nuqsanur raja'i indi wujudi zalal. Min alamati, setengah dari tanda, al-i'timadi ala al-amali, bahawa seorang itu bersandar atau berpegang diri kepada kekuatannya, amal usahanya. Nuqsanur raja'i, kurang pengharapan terhadap rahmat kurnia Allah. Inda wujudi zalal, ketika terjadi pada suatu kesalahan atau dosa. Tanda kita bergantung pada amal ialah bila kita sedekat dengan Allah Ta'ala, bila kita melakukan amal soleh dan kita rasa jauh dengan Allah Ta'ala bila kita melakukan maksiat. Itu merupakan tanda bahawa kita bergantung pada amal. Kita bersandar pada amal, bukan kepada Allah SWT. Kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, yang berarti tiada tempat bersandar, berlindung, berharap, kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan tidak ada yang mematikan. Tidak ada yang memberi dan menolak melainkan Allah. Zahirnya syariat menyuruh kita berusaha, beramal, sedang hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal usaha itu, supaya tetap bersandar pada kurnia rahmat Allah SWT. Biasanya apabila kita buat sesuatu kejayaan, kita merasakan bahawa kejayaan tersebut kita dapatkan usaha kita, kerana kehebatan kita, kerana kelebihan kita. Kita terasa itu ada kurnia Allah SWT. Apabila begini keadaannya, itu menunjukkan bahawa kita bergantung pada amal kita, bukan pada kurnia Allah SWT. Kalimah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya untuk mengelakkan diri dari bahaya kesalahan. Dan tidak ada kekuatan untuk berbuat amal kebaikan kecuali dengan bantuan pertolongan Allah SWT dan kena rahmatnya semata-mata. Firman Allah SWT, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu wa khairum minha yajma'un. Mimma yajma'un, surah Yunus ayat 58. Katakanlah hanya kerana merasakan kurnia rahmat Allah lah
kamu boleh bergembira, itulah yang lebih baik bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Sedang bersandar pada amal usaha itu berarti lupa pada kurnia rahmat Allah yang beri taufik hidayah kepadanya, yang akhirnya pasti ia ujuk sombong dan takabur, merasa sempurna diri, sebagaimana telah terjadi pada Iblis ketika diperintah sujud pada Adam AS. Apa Iblis kata? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia Adam AS. Juga telah terjadi pada Qarun ketika ia berkata, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku mendapat kekayaan ini kerana ilmuku semata-mata. Apabila dapat kekayaan, kita rasakan bahawa kekayaan tersebut kita dapat kerana usaha kita, kerana kehebatan kita. Kita tak rasa ia ada kurnia Allah SWT. Jika begini keadaannya, maka keadaan kita tak ada beza dengan Qarun. Tak ada beza dengan Qarun. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala batu, kayu, pohon, binatang dan manusia, maka janganlah kita menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri, seolah merasa sudah cukup kuat dan dapat berdiri sendiri tanpa bantuan pertolongan Allah SWT, tanpa rahmat taufik hidayah dan kurnia Allah SWT. Tadilah apabila kita dapat oleh kejayaan, kita rasa bahawa kejayaan yang kita perolehi ada akibat dari usaha kita sendiri, kekuatan diri kita sendiri. Apabila anak kita dapat 10A, 11A, 12A, kita rasa itu kan usaha anak kita. Kita tak rasa pun semua itu merupakan kurnia Allah SWT ke atas anak kita. Sedang kita harus berteladang pada Nabi Sulaiman AS ketika ia menerima nikmat kurnia Allah, kita mendapat istana Raja Balqis. Firman Allah SWT, haza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Inilah semata-mata dari kurnia Tuhanku untuk menguji padaku, apakah aku bersyukur, berterima kasih atau kufur, lupa pada Allah SWT. Dan siapa yang kufur, maka Tuhanku zat yang terkaya lagi pemurah, tidak berhajat sedikit pun dari makhluk, bahkan makhluk yang berhajat kepadanya. Ingatlah apabila kita mendapat satu rahmat, satu kelebihan, satu keistimewaan, ingatlah bahawa semua itu bukan rahmat kurnia Allah SWT. Bukan kita dapat kerana usaha kita yang bersungguh-sungguh, bukan. Jangan kita pertuhankan diri kita sendiri. Kita tak sedar bahawa hari ini kita sedang pertuhankan diri kita sendiri. Kita dapat suatu hasil usaha kita, hasil kepandaian kita, hasil kehebatan kita. Inilah sebahagian rumusan di kalam pertama di kitab Hikam. Rasa cukup setakat ni. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.